stay gold, oh baby, yeah. 미와 쿠타키 나 moonlight 고요히 머네 무라나이 특히 아카리요 다요리 느낌이 너무 더해 hide. Hai, selamat sejahtera. Topik hari ini ialah tentang orang mengalik, iaitu pengganut Hindu yang perlu berkahwin dengan pokok. Dipercayai oleh sebahagian masyarakat bumi sebagai agama tertua di dunia, Hindu mempunyai pelbagai warisan, tradisi dan budaya yang dibentuk beribu-ribu tahun lamanya. Ada amalan mereka yang telah pun dimansuhkan melalui peredaran zaman, namun ada juga tradisi mereka yang kekal, masih dijalankan masyarakat zaman moden tanpa henti. Salah satu tradisi yang masih dipegang orang Hindu khasnya mereka yang tinggal di negara India adalah amalan tradisi Kumbh Vivah. Menjadi kontroversi serta mendapat tentangan daripada segelintir penganut Hindu yang percaya amalan itu bersifat karut, Kumbh Vivah mewujudkan polemik dalam masyarakat Hindu sendiri kerana amalan ini memerlukan seseorang dikahwinkan dengan objek tak bernyawa. Betul ke? Kumbh Vivah adalah istilah bahasa yang mengambungkan dua perkataan, iaitu Kumbh yang bererti bekas dengan Vivah yang membawa makna perkahwinan. Jadi dari segi bahasanya, Kumbh Vivah membawa makna perkahwinan dengan bekas. Untuk memahami kenapa tradisi ini wujud dalam kepercayaan masyarakat Hindu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang kumpulan individu digelarkan Mangalik. Orang Hindu mempunyai sistem tilikan nasib berdasarkan kepada sistem astrologi digelarkan sebagai Jyotisha, di mana setiap orang akan dikelaskan mengikut pengaruh simbol-simbol langit. Di antara semua kumpulan, wujud satu kumpulan di dalam Jyotisha yang dinamakan sebagai Mangalik atau Manglik. Mangalik dibentuk daripada mereka yang dilahirkan dalam tarikh yang berkait dengan Mangala, dewa yang menguasai planet Marikh serta bertanggungjawab ke atas peperangan yang berlaku. Oleh kerana itu, semua individu yang tarikh lahirnya jatuh ke dalam kumpulan Mangala akan diistilahkan sebagai Mangalik. Semua Mangalik pada asalnya dipercayai tidak akan mempunyai perkahwinan yang bahagia selagi mana mereka tidak membuang pengaruh Mangala dalam hidup mereka. Sekiranya seorang Mangalik mengahwini seorang individu bukan Mangalik, pasangannya dipercayai tidak akan mempunyai umur panjang serta akan mati dalam usia muda. Unsur buruk ini yang selalu kita gelarkan sebagai sial, digelarkan orang Hindu sebagai Shchwa. Jadi semua bakal pengantin Hindu yang lahir sebagai Mangalik perlu menjalani satu ritual bagi membersihkan diri mereka daripada Shchwa. Mangalik diberikan pilihan untuk melalui proses membuang Shchwa, sama ada dikahwinkan dengan pokok atau dengan bekas yang dibuat dengan tanah liat. Upacara perkahwinan pengantin pula dilakukan sama sahaja seperti perkahwinan biasa, cuma pengantin kepada individu Mangalik itu akan digantikan dengan objek yang mereka pilih. Ada juga yang memilih untuk dikahwinkan dengan haiwan, tetapi pada zaman sekarang jarang sekali pilihan ini diambil. Sekiranya pengantin memilih pokok, ada dua pilihan, sama ada menggunakan pokok pisang atau pokok mulberry. Kenapa mereka perlu dikahwinkan terlebih dahulu? Sebabnya adalah kerana dengan menjadikan perkahwinan pertama mereka dengan objek-objek ini, Shchwa yang ada pada mereka akan terkena pada objek yang dipilih. Selepas majlis perkahwinan itu diselesai, tradisinya memerlukan pokok yang dikahwinkan ditebang atau bekas tembikar itu dihanyutkan ke sungai bagi membolehkan individu itu memulakan hidup baru, ibarat perceraian telah berlaku. Hanya selepas selesai upacara penebangan atau menghanyutkan bekas, barulah individu itu dianggap bebas daripada pengaruh Mangala dan boleh melangsungkan perkahwinan kedua. Harapan mereka, perkahwinan kedua mereka dengan lelaki atau wanita pilihan bertahan lama dan berlangsung bahagia tanpa ada lagi Shchwa membelenggu ikatan mereka. Walaupun kelihatan mudah,
Jumlah majlis yang perlu dilangsungkan sebenarnya bergantung dengan tahap menggalik seseorang. Di kalangan menggalik sendiri, wujud perbezaan tahap pengaruh menggala yang membezakan jumlah majlis perkahwinan yang perlu dilangsungkan. Semua individu menggalik akan dibahagikan kepada menggalik purna dan menggalik wakri. Seorang purna mempunyai kesan penuh menggala ke atasnya, sementara wakri pula hanya terkesan secara separa. Bagi kelompok wakri, ada masanya mereka dibenarkan berkahwin tanpa perlu melalui perkahwinan kumbhiba kerana masyarakat Hindu percaya selepas mencapai umur tertentu, kesan burus cua ke atas mereka semakin berkurangan. Ada juga individu yang dikategorikan sebagai menggalik berkali ganda, di mana pengaruh ke atasnya terlalu kuat sehingga seseorang itu perlu dikahwinkan beberapa kali. Dia perlu menjalani ritual yang serupa bagi membolehkan dia layak dikatakan bebas dari bersua sebelum dibenarkan berkahwin dengan manusia lain berulang kali kebiasaannya 2 atau 3 kali perkahwinan. Ada kes-kes perkahwinan menggalik yang berlaku melibatkan selebriti popular Hindu. Ada satu kes paling popular yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat India adalah majlis perkahwinan melibatkan pasangan bintang Bollywood terkenal Aishwarya Rai dengan Abhishek Bachchan. Aishwarya lahir sebagai seorang menggalik, memilih untuk dikahwinkan sebanyak 2 atau 3 kali atas arahan bapa mertuanya, aktor legenda Amitabh Bachchan yang terkenal sangat kuat pegangan agama Hindu. Kabar angin berkenaan kisah ini mula disebarkan oleh media India yang menyebut bahawa Aishwarya telah dikahwinkan sebanyak 2 kali. Kali pertama kepada sebatang pokok pipal dan kali kedua kepada Tugu Dewa Krishna, dengan semua upacara dijalankan di daerah Varanasi atas nasihat seorang ahli agama Hindu bernama Chandrasekhar Swami. Ada juga pihak mendakwa berlaku pernikahan ketiga cuma tiada kepastian dapat diberikan. Mendapat tentangan orang ramai yang mengkritik tindakan keluarga mereka berdua dalam meneruskan ritual yang dikatakan karut itu. Pihak pengantin dan keluarga mereka menafikan dakwaan perkahwinan Aishwarya dengan pokok serta tugu itu benar-benar berlaku. Suami Aishwarya menyifatkan dakwaan itu sebagai satu tuduhan berniat jahat dalam memalukan keluarganya yang menjadi nama besar dalam industri filem Bollywood. Sama ada benar atau tidak, sukar untuk saya menjelaskannya secara fakta.